إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala masih kurnia taufik hidayah pada kita, boleh kita sama-sama untuk menunaikan fardu solat maghrib, sementara kita tunggu waktu isya untuk menunaikan semaya jemaah kita. InsyaAllah Ta'ala mudah-mudahan di dalam solat kita dan juga di dalam tadabbur ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan dapat manfaat daripada ilmu yang kita akan kecek dan juga kita akan baca dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus solihat. Hidup kita dalam dunia ni merupakan hidup ujian yang Allah Taala nak uji sebanyak mungkin hidup manusia, kerana ujian yang Allah Taala uji semua tu adalah manfaat kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak ada ujian hidup atas dunia ni, Allah Taala tak uji dia, tak kena ujian yang Allah Taala uji. Sebab tu Allah Taala sebut juga dalam Quran, kalau kita kena ujian daripada Allah Taala, kita boleh sabar terhadap ujian yang Allah Taala beri kepada kita, itu tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita akan bicara ataupun kita akan ngaji surah Al-Qiyamah, yang mana kita kita sudah lalu dalam surah Qiyamah 20 ayat lebih, berkenaan dengan Allah Ta'ala kecek dengan kiamah. Dia kiamat ni bukan benar-betul ledak, kebetulan kiamat supaya dengan kita duduk jumpa sama ke, kebetulan jumpa molek hari ni, sama-sama tak biasa jumpa, tapi hari ni mari betul jumpa. Dia Islam dia tidak ada kebetulan. Islam semua ni setelah mana Allah Taala jadi cipta langit bumi, Allah Taala jadi manusia ni, Allah Taala perintah supaya kalian tulis segala perkara berkenaan dengan alam yang manusia hidup. Tak kira walaupun kita ni sebelum daripada Allah Taala nak sebut, sebelum daripada nak jadi seorang manusia yang ada hidung, manusia yang ada telinga, manusia yang ada kaki, sebelum daripada ni Allah Ta'ala sudah tentukan kita ni memang ada. Sebab tu kalau kita tengok dalam dunia ni, di antara manusia ada hidup tak sampai setengah hari. Apa? Kerana Allah Ta'ala sudah tanda dia. Bukan dengan sebab kebetulan dia, kebetulan dia sakit, mati. Tak. Semua tu ditentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga umur manusia. Umur manusia Allah Ta'ala tentu dengan keadaan yang Allah Ta'ala berilmu. Bagi Allah Ta'ala tentu kehendak Allah Ta'ala berapa umur di sisi Allah Ta'ala. Sehingga tua umur sendiri ni tak boleh nak raya. Semua kita boleh raya belakang. Setelah lagi semaya Isya, lepas semaya Isya nak pergi makan nasi situ, lepas makan nasi kita nak pergi situ, nak pergi sini, boleh raya. Minggu depan kita dah ketek kapal tubai nak naik bakar, kita boleh raya. Apa? Kerana hak kita. Tapi nak jadi tak jadi tu Allah yang takdir kata jadi ke tak, kita beli tiket siap dah, bayar siap dah. Tapi apa dia panggil kemungkinan Allah Ta'ala tak uji kita pergi. Begitu juga hidup manusia, Allah Ta'ala tak uji manusia tahu kata bila manusia nak mati. Dan juga tidak ada seorang manusia walaupun tok nujung dia boleh menujungkan satu hal, dia boleh royak kata duit ilah duduk mana, dia boleh nujung. Dia panggil ilmu nujum. Habis tu bahasa kita dia panggil tok nujung. Tok nujung ni hak pasal dia main nujung lah. Dia ada dia tengok atas rasi, bulan, bintang. Tak sabit tu kalau kita tengok
Orang nujung ni dia tanya, beranak hari gapo? Demo beranak hari gapo? Mula-mula kita nak pergi nujung. Demo beranak hari gapo? Hari Khamis. Hari Khamis ni orang beranak balik ke hari Khamis ni nak mengajar kau. Dia royak. Keadaan yang bukan hak sungguh. Hak dia sengko. Hak dia berasa. Sebab tu, itu nak royak bahawasanya, walaupun tok nujung dia boleh nujung kata duit ilai duduk mana, tetapi dia tidak tahu bila dia nak mati. Ni hebat Allah Ta'ala pada manusia ni. Mati so ni Tuhan tak ada kira. Sebab tu Allah Ta'ala sebut juga di dalam surah Al-Jum'ah. Allah Ta'ala rakyat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Kamu kata wahai Muhammad, Allah Ta'ala suruh rakyat kepada Nabi Muhammad, innal mautal ladzi, sesungguhnya mati yang kamu sentiasa takut dengan mati tadi. Kita dengar semua mati ni. Mati ni setiap minit saat ada semua. Duk dikenal dengan tak kenal aja. Sebab tu dalam dunia luah-luah dunia ni ada semua. Ustaz, mati. Malaikat Malikil Maut dia tak berhenti kerja dia. Tak ada kata minta maaf weh. Hari ni hari cuti. Tak boleh nak pergi tarik nyawa orang. Tak ada. Kerja Malikil Maut. Kerja dia tarik nyawa orang. Allahu Akbar. Sebab tu nak tunjuk bahawasanya Allah Ta'ala atas kita dalam dunia dengan beberapa ujian. Salah satu daripada ujian yang kita kena terima daripada Allah, iaitu ujian mati. Ujian mati. Ujian yang kita nak menghadapi dengan Allah Ta'ala. Ujian yang kita nak berdepan dengan Allah Ta'ala. Ujian yang kita nak duduk di dalam tanah seperti mula jadi kita. Allah Ta'ala sebut, khalaqal insana min tin. Ciptaan kejadian manusia daripada tanah. Kita nak klik kepada tanah. Kita nak klik kepada mula jadi yang Allah Ta'ala jadi kita. Sebab tu, salah satu daripada ujian yang Allah Ta'ala ujikan manusia di muka dunia ini, sehingga Nabi royak dalam satu hadis. Nabi royak kata umat di belakang hari, umat yang kata la ilaha illallah, umat yang percaya kata Muhammad sebagai Rasulullah, umat yang pegang kata Allah satu, umat yang semaya 5 waktu, umat yang puasa pada bulan Ramadan, umat yang beriman segala perkara dengan Islam. Sehingga Nabi mai royak kata yushikul umami, akan berlaku satu masa, akan berlaku satu yuk, satu semai. Gapo dia? Bahwasanya orang segala bahasa, orang segala agama pakat mari likung kepada orang Islam. Pakat mari likung supaya nak tarik idenya Islam. Islam seumpama kata jadi air ataupun jadi daging yang duduk dalam idenya. Orang pakat mari cobek. Sehingga sahabat apabila dengar lagu tu, kalau kita dengar kata umat Islam, kita dengar, cuba kita dengar. Umat Islam di Rohingya, umat Islam di Burma, di Timor, umat Islam di Burma makin hari makin tidak ada negara. Dia duduk di Burma, rumah dibakar. Dia duduk negeri Syria, tidak ada negeri sekarang ni. Sebab tu kita mari perasa dalam hati kita, aku sakit hati, gerai kepada mereka yang ambil tindakan kepada Islam. Siapa kau bakar rumah orang Islam, anak-anak kecil ambil lapar masuk dalam api, teruk masuk dalam laut, tak ada makanan. Kita berasa seperti mana sahabat berasa. Sahabat apabila dia dengar lagu tu, dia tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hak umat Islam di akhir zaman kena cobek, kena kena tarik sikit seorang, umat Islam sikit kau ya Rasulullah? Umat Islam sikit kau? Tak ramai kau umat Islam? Nabi kata tak. Walakin Nabi kata, tetapi nahnu yauma idzin, pada hari yang tersebut, masa zaman sekarang ni, umat Islam, cuba kita pergi tengok si titik, Islam lebih ramai daripada agama lain. Tak kira mana-mana negara. Islam lebih ramai. Kalau kita tengok orang buat si titik, dia kata agama mula-mula sekali dalam dunia agama Islam. Lepas tu baru turun agama lain. Padahal kita tengok India, umat Islam berapa orang. Saya pergi di Bangladesh. Kita pergi di Bangladesh, umat Islam
Allahu Akbar, ramai. Tetapi Nabi sifatkan bahawasanya umat Islam yang di akhir zaman tidak ada kualiti seperti mana Nabi binakan sahabat. Nabi bina sahabat, Nabi duduk buat madrasah sahabat, duduk bina orang nama Osman, duduk bina orang nama Abu Bakar, duduk bina orang nama Ali, duduk bina sahabat-sahabat yang lain. Semua Nabi bina supaya nak menuju ke syurga. Tapi mari umat di belakang hari Nabi kata, makin hari makin takut umat Islam. Sehingga Allah Ta'ala cabut sifat. Sifat apa dia panggil? Sifat semangat lawan. Cabut tu. Jadi orang Islam apabila sesama Islam, kita perhati kita, sesama Islam kena bunuh, kita berasa gapo? Ada tak berasa juga? Ada yang muka. Kadang-kadang kita. Ada juga manusia sejenis berasa kata pandai dengan muka dia. Tak boleh. Nabi kata la yu'minu ahadukum. Tidak beriman kita sesama sekali. Semaya cukup pakai sepiah. Tak kira orang ngajar tak ngajar, tetapi dia tak kasih pada sahaja dia. Tengok saudara dia tak semaya, dia kata ikut dia. Dia tak semaya, biar masuk neraka. Tak boleh. Kita kena ada sifat. Paling kurang Nabi kata man ra'a minkum munkaran. Mana-mana di kalangan fak kita tengok benda munkar. Munkar ni tak nanti dia buat jahat. Dia tak buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Semaya, waktu semaya dia tak mari sejid. Paling kurang kita orang beriman. Nabi kata lagu mana? 3 marhalah. 3 marhalah. Yang pertama, falyughayyir biyadihi. Tukar dengan tangan. Boleh pegang tangan dia orang mari sejid, buat. Misal kata, kita duduk mana? Kita duduk, orang bel dah demo tak rasa nampak semaya. Pegang tangan dia, pegang molek, jangan duduk marah kat dia. Pegang molek, piping molek. Mari kita pergi sejid. Cuba semaya 3 rakaat. Berasa lagu mana? Setelah lagi insya kita erat pula demo mari semaya. Hak tak mari dengar orang ngajar, erat mari dengar orang ngajar. Misal kata, hak tu dia panggil biyadihi. Nabi kata fa'illam tastati'. Allah tidak ada kuasa, tak gamuk, malu. Kalau erat dia mari masjid, dia akan marah kat kita. Kau lagu mana? Fabilisanihi, Nabi kata. Dengan lidah. Oh iya. Semaya. Tak kena syarah banyak. Tak kena syarah kata Islam wajib semaya, kita kena semaya 5 waktu, tak semaya masuk neraka. Tak sampai setara tu. Sekadar royak pergi semaya. Kasih kita sesama saudara kita. Kita hak biasa saudara kita susah dak nak buat lagu ni. Dengan anak bini kita nak buat susah juga. Bini tak pergi semaya, kita susah nak lari. Bini tak pakai kain kelubung tubik luar rumah, kita nampak benda tu benda muka. Kita dak juga nak raya kat bini. Pakai weh sikit, kita takut ni, takut kita masuk neraka mula-mula pada orang. Allahu Akbar. Tapi tu Nabi ajar. Mana-mana orang tengok benda muka dengan tangan mula-mula. Yang kedua, kalau tak boleh dengan tangan, dengan lidah. Su tak boleh. Su tak boleh dah. Nak royak, nak erat tak gamuk. Nak royak tak gamuk. Nabi kata fa biqalbihi, dengan hati kita. Bila-bila mari sejid tengok, oh aku sayang kat dia. Kalau dia semaya pun masuk syurga dengan aku sikit lagi. Misal kata, kita sayang kat dia. Fa biqalbihi, Nabi kata. Royak dengan hati. Bila-bila jalan Allah nak royak tak boleh. Kita royak 2-3 kali kena marah dah. Orang tu marah kat dia, orang ni marah kat dia. Kacau royak pun balah peri je. Fa biqalbihi, dengan hati. Nabi kata lagu mana? Wa dzalika ad'aful iman. Serenah-renah iman. Setarak-tarak iman, orang boleh cegah benda munkar dengan hati dia. Lepas tu hak pesen tak ayat gapo, dengan tangan pun tak boleh buat, dengan mulut pun tak kata, dengan hati pun tak cegah. Kita nak kata lagu mana? Hak tu selemah-lemah iman. Hak lemah-lemah iman, royak dengan hati. Lepas tu kemungkinan hak tak ada iman tu. Sebab tu kita insya-Allah taala kita kasih pada saudara kita seperti mana sahabat apabila dia dengar cerita, dia dengar hak Nabi duduk royak kata umat di akhir zaman ni seumpama dengan ide yang duduk di dalam neka. Pakak cobek. Sahabat tanya, ya Rasulullah, sikit kau fak kita sikit lagi. Nabi kata, dak, bukan sikit fak kita. Fak kita pada hari tu lebih ramai, Nabi kata. Tetapi sehingga Allah Ta'ala buat tubik, cabut tubik sifat. Apa dia panggil? Sifat gagah ataupun sifat yang semangat nak jaga agama Allah Ta'ala. Sehingga Nabi royak pula
Nabi kata umat di akhir zaman, Nabi nak ayat kata ramah kotak ramah seumpama dengan buih yang duduk di dalam laut. Kita pergi patah tu dia nak ada omok. Setiap omok dia tubik buih. Setiap buih kita boleh tengok bagaimana buih. Buih yang Nabi royak kawtha'is saili. Nabi kata seumpama ataupun serupa dengan buih yang duduk dalam laut. Mari nyomok lantai buih ni, habis buih ni. Serupa dengan orang Islam hari ni dia dengar orang ngajar, dia royak. Orang ngajar royak keadaan orang Palestin, royak keadaan umat Islam. Dia dengar semangat. Lepas pada tu habis dah lah. Dia dengar untuk nak buat kebaikan, dia semangat. Tapi bawa kena omok lepas pada tu habis dah lah. Nabi royak pula kepada sahabat. Nabi kata tu umat di akhir zaman seumpama buih duduk dalam laut. Sahabat apabila dia dengar, Allahu Akbar, bukan sikit ramai. Nabi royak, Bapa jadi lagu tu. Selalu Nabi royak kepada sahabat oleh kerana umat di akhir zaman hubbud dunia, kasih cinta kepada dunia. Sebut ha dunia tak setinggal kepada dunia. Sebut ha mati ngepek orang kecil ha mati. Apa tak? Lagu tu Nabi royak kata umat di akhir zaman hubbud dunia, kasih kepada dunia. Sayang kepada dunia, dakak dunia. Dengan dunia ni siapa kau tak ada semaya tak apa. Dengan dunia hubbu ni mana kasih. Dan juga Nabi royak pula sifat lagi wa karahiyatul maut. Satu lafaz kata wa karahiyatul akhirah. Takut kau mati. Sebut ha mati ni takut semua. Islam suruh supaya kita kecek ha mati. Uthman bin Affan ni menantu Nabi, nikah dengan anak Nabi 2 orang. Kita kalau nak ibarat orang umur kita lah ni nikah dengan anak tok guru 2 orang. Oh hebat orang tu. Misal kata tak, anak tok guru mula-mula mati. Tok guru kata mu tak usah gila, ambil anak aku seorang lagi. Hebat orang tu. Tok guru orang panggil kata tok tua saya. Sehingga Nabi SAW mati bini mula-mula bagi Uthman. Nabi tak jauhi Uthman di bini hak lain kecuali ambil anak Nabi yang kedua. Allahu Akbar. Natu Nabi. Satu malam dia berjalan. Dia pergi kepada kubur Baqi'. Kubur Baqi' ni kubur luah, duduk di Madinah, duduk dekat dengan masjid Nabi. Kalau kita semaya masjid Nabi kok, kita paling kok sana tu kubur Baqi' selalu dah. Kubur luah, kubur yang Nabi janji kata Allah Ta'ala nak bangkit mula-mula kubur, dan juga Nabi nak beri syafaat, Nabi nak beri pertolongan kepada ahli kubur Baqi'. Sebab tu fadilat mati mana-mana tu kita tak tahu belaka, tapi kita kena minta supaya Allah Ta'ala mematikan kita di Madinah. Hak ni orang duduk Madinah ni dia nak mati Madinah sangat, bukan suruh bunuh diri, tapi suruh azal supaya nak mati di Madinah. Apa? Kerana Nabi beri syafaat. Nabi janji kata aku nak tolong orang yang mati di tempat bumi Rasulullah. Uthman bin Affan apabila dia pergi di kubur Baqi', siapa di kubur Baqi'? Dia duduk di kubur Baqi', dia tubik air mata. Kita ni kecil mati ni besok dak pergi kubur tubik air mata. Giwi siapa kubur, duduk di kubur. Sahabat dulu dia ziarah tengah malam kubur ni. Ada satu riwayat Nabi pergi ziarah kubur tu tengah malam. Siapa kau bini dia cemburu, takut pergi rumah bini seorang lagi. Nabi nak ayat kata dia ziarah kubur, nak ayat kata orang zaman Nabi dengan mati tu dekat sangat. Mati bukan benar jauh. Sehingga Uthman bin Affan apabila dia duduk di dalam majlis, apabila dia pergi tempat kubur Baqi', dia tubik air mata, nilai air mata. Titik tak air mata. Orang tengok Allah, Uthman pergi ziarah kubur malam ni. Kita nak pergi ratik contoh mudah-mudah. Kak pergi tengok khabar-khabar Uthman dia duduk sore dia. Orang mau kita nak pergi ziarah kubur sore takut. Menakut. Orang mau kita atu pun tak rasa tengok. Duk kena usik lama dah. Duk kena usik jok budak atu. Sebut kata jalan kubur, atu takut atu. Atu tak biasa tengok tapi takut. Kau tu orang kita usik diri sendiri. Uthman bin Affan dia pergi sore. Dia tubik air mata ingat, satu hari aku ni kena mati supaya dengan ni.
Sebab tu Nabi SAW dia royak, inni qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Nabi ni mula-mula dibangkit sebagai rasul. Nabi kata, "Fakmu tak usah pergi kubur." Nabi lari pergi kubur. Waktu mula-mula nubuah dia panggil. Mula-mula Nabi dibangkit sebagai rasul, Nabi lari supaya pergi kubur. Apa? Oleh kerana Nabi kata, bukan Nabi kata, kerana manusia apabila pergi kubur, dia timbul sifat banyak perkara. Dia timbullah khurafat. Dia timbul benda-benda pelik-pelik. Pergi semelih atas kubur. Semelih kok biar atas kubur. Islam tidak ajar. Sehingga Nabi kata, inni qad nahaitukum. Nahai ni mana lari? Lari. An ziyaratil kubur. Akan ziarah kubur tu Nabi lari. Lalu tu Nabi kata lagu mana? Hari ni. Hari yang Nabi kecek. Ala fazuruha. Fak kita semua hak duduk Madinah ni pakat ziarah kubur belakang. Nabi kata apa? Bapa ziarah kubur? Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Kerana ziarah kubur membawa kepada kita ingat kepada akhirat. Tu matlamat ziarah kubur. Uthman bin Affan dia pergi sampai kubur tu be air mata. Dia tiup. Orang mari tengok kata, ya Amirul Mukminin, apa dia panggil, wahai khalifah Uthman, kamu ni Nabi jamin banyak kali benar kata sebagai ahli syurga. Oh, Nabi kalau saya tak silap, Nabi jamin mula-mula Uthman beli telaga. Nabi jamin nombor 2 satu peperangan umat Islam tidak ada alat senjata. Uthman waktu ambil duit dia, ya Rasulullah, ambil kerana agama. Sehingga apa dia panggil? Umar kalau tak silap mari jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, separuh harta aku ni kerana Allah dan Rasul. Dia tanya, ya Rasulullah, ada lagi tak orang lebih pada kita? Nabi kata, pergi tanya Uthman. Uthman ni bukan separuh harta, bukan setengah harta, semua harta wi kepada Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Habis tu Uthman bin Affan apabila dia tiup, orang tanya kata, wahai Uthman bin Affan, aku ni dengar Nabi jamin syurga ni banyak kali. Apa mari kubur tiup lagi? Kita ni syurga tak biasa jamin. Tak. Tapi tak biasa pergi kubur. Tak biasa tiup. Kerana takut. Bukan kerana tiup kerana ingat kepada orang mati. Tiup kerana takut kita satu hari diazab oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sehingga apabila ditanya Uthman bin Affan, Uthman jawab kata, aku ni dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli syurga semasa aku duduk dalam syurga. Tetapi sebelum daripada aku nak sapa syurga, aku sapa dulu alam ni. Alam yang orang ahli kubur pakat duduk-duduk ni, aku sapa alam ni. Aku tak tahu kata aku kena lagu mana kepada Munkar Nakir. Aku kena kata Allahu Akbar. Ni nak ayat kata waroknya Uthman bin Affan. Padahal kalau kita kiyah kecek mudah-mudah, ahli syurga dah. Kubur tak ada kena juga dah. Tak itu. Tetapi dak warok kerana zuhud dia tu takut kepada mati gitu lalu sehingga dia fikir kata satu hari dia duduk dalam ni bagaimana soal dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sebenarnya tu sebagai mukaddimah, permulaan yang kita nak masuk di dalam surah Al-Qiyamah. Bapa kecil mati? Oleh kerana ayat lepas pada ni Allah Taala bicarakan dengan keadaan manusia mati. Dia kalau nak kecek cerita ni, dia mana-mana roye hok harga mahal kan. Dia kena kecek kepala cerita wisgak dulu baru orang nak dengar. Sebab tu Quran ni dia kepala cerita sedap. Kepala cerita dia sedap dah Quran tu. Quran tengok Tuhan tak nama pen surah Kiamah. Surah Kiamah. Nama surah Kiamah mari tengok pula lagu mana surah Kiamah Tuhan royak. Aku sumpah dengan kiamat. Kiamat lagu tu, kiamat lagu ni. Sehingga marinya ayat yang ke-21 hari ni. Ayat yang ke-22. Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan dua kumpulan manusia. Kita akan tengok insya-Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة
Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. InsyaAllah kita ambil sehingga ayat yang ke-32. Sebenarnya tak ada juga dengan ayat yang kita baca saat ni, cuma sekadar masa yang kita ada. Allah Ta'ala firman, wujuhu yawma idzin nadhirah. Satu kumpulan manusia Allah Ta'ala sebut. Kumpulan lagu mana? Pada hari yang tersebut nadhirah. Muka dia tu merupakan muka senyum, muka hak pasang tengok jauh tu tahu kata orang beriman. Ning Allah Ta'ala duduk royak muka dua muka yang mana dia manusia saya biasa kecek dah kalau tak silap. Cuma tak tahu kata kecek mana kerana ceramah banyak lajak. Manusia ni kalau kita nak tengok serabut tak serabut, dia tak kena tengok benda lain, tengok di muka. Tengok orang muka lagu ni. Orang kalau dia ngaji psikologi ataupun dia ngaji Citwitya ni, kalau pergi cari bomo berkenaan dengan ilmu psikologi kan, dia tahu. Kita siapa depan rumah sakit dia panggil masuk. Serabut ni hari ni. Bukan dia tahu benda depan. Tapi ilmu yang dia ada tu, manusia ni Allah Ta'ala wi kepada manusia. Apabila ada satu masalah, dia nak sapa lalu dah. Agu mana? Misal kata, kita serabut. Serabut. Kadang-kadang muka ni tunjuk kata kita serabut. Nabi SAW dia serabut juga. Tapi Nabi bukan serabut kata setelah lagi nak makan nasi gapo. Nabi bukan serabut kata setelah lagi nak buat gapo. Nabi bukan serabut kata kita nak buat lagu mana wi kayu. Nabi bukan serabut kata kita nak buat lagu mana nak wi apa dia panggil orang kasih kat kita. Tak. Nabi serabut. Nabi kata syayyabatni, yang membawa kepada Nabi berubah. Nabi SAW buat we jadi berubah, kita ki berubah mikir banyak. Allah, duit tak ada, anak ngaji tak habis lagi, lepas tu nak pergi ikut mana tak tahulah. Berubah. Tak gitu. Kalau serabut balas dengan bini kau, Allah tak tahu nak pergi ikut mana bini kita ni. Misal kata, nak ayat kata berubah dengan sebab kadang-kadang sebab umur. Tapi Nabi SAW, seorang sahabat dia kata, Nabi berubah dengan 5 surah. Nabi apabila dia baca satu surah, berubah dia. Apa? Oleh kerana surah yang tersebut kecek berkenaan dengan hari kiamat. Allahu Akbar. Sebab tu, muka manusia ni, dia akan tunjuk serabut ataupun lagu mana. Sehingga Allah Ta'ala kata, di akhirat sikit lagi, wujuhu yawma idzin nadhirah. Muka yang boleh senyum. Muka yang tengok daripada jauh, nampak tak serabut. Kita tengok ke budak-budak Allah. Saya masa ngaji kan. Masa ngaji tu saya ingat pergi tahun mula-mula tu, dia tak ada rabuk internet dalam kelas. Dia tak ada. Dia rabuk masa mula-mula tu, kita orang ngaji ni, lepas daripada sok tu, lepas serabut tu dia panggil. Masa nak sok tu serabut dah lah. Tak tegar dah. Tak ada, tak kenal dah. Demo nama tak kenal dah. Tak tegur apa-apa. Pakat serabut nak baca surah ni. Duduk tengok surah hot tu, duduk tengok tempat saya ngaji tu, dia pergi bilik sorang. Masa pergi tahun mula-mula. Duduk sorang, duduk dalam bilik pas pergi sorang semua. Pasal pelita so duduk tengok hari nak sok. Hot tepi kita tu negeri mana? Negeri Mali. Negeri Mali dia duduk tak ada dah nak tegur kata sihat ke dah weh. Pakai nasi dah ke? Sama-sama boleh tegur sama. Nak tubik jamil. Siapa kau tubik jamil tak ada nak tegur. Tapi nak royak kata, kita boleh gambar kata, hari tu Tuhan kecek sungguh. Sebab apa? Kita apabila nak periksa, nak sok ni, Allah serabut. Apa? Sok ni, kalau kita kata sok, dalam 2 minggu ni, kita sok lapar madah, lapar wicca. Lepas tu satu wicca kena baca surat. Kadang-kadang mukara dia tu, walaupun sikit, tapi kita kena pergi baca syarah dia tu. Hak banyak. Kadang-kadang tafsir, kena pergi baca. Serabut lah. Khabar-khabar apabila kita tengok, kadang-kadang mikir nak boleh buat dah. Kita periksa jatuh buat tahun ni. Misal kata. Tapi subhanallah.
Apabila kita boleh tengok gapo dia panggil seorang pelajar yang tubik daripada bilik peperiksa Saing kita hak duduk sekali apabila dia tubik bilik periksa, lain dah lah. Orang hak boleh WhatsApp dia tubik, senyum. Saing tanya kata, hak ni buat agak mana? Dia senyum lah. Apa? Dia tahu dah kata dia buat kena. Hak tu tak apa lagi. Hari nak tengok natijah tu. Hari nak tengok pun kansok kata, kita najah ataupun tak najah boleh tengok je lah. Ada orang ke mari dengan tak najah malu nak pergi tengok. Siapa kau bawa liquid bela-bela dah. Nak pergi sapu nama dia. Bawa liquid. Tak kira kita dia pergi siapa depan tu. Siap dah lah. Nak tengok nama kita tak gamuk ni. Lepas tu kita takut juga apabila orang lain mari tengok. Oh nampak baca banyak tu esok jatuh. Malu. Kita bawa liquid bela-bela apa. Kalau kita jatuh kita nak giluk nama kita tu. Allahu Akbar. Tu kita gambar apa tu. Masa kita saya ngaji tu. Pergi satu kali dengan kita tu. Bukan 40 orang, 50 orang. Lepas tu baris pakat nak pergi tengok hari mula-mula tu. Apabila Syekh dia mari tepek. Dia mari tepek tu pakat baris nak pergi tengok. Orang hak pasang serabut tu. Hak serabut tu. Dia tak pergi dah. Dia kata nanti lepas hak ni tu biar aku nak pergi ambil liquid. Nak sapu nama dia. Ni nak ayat kata wajah manusia tunjuk pada hari tu. Hak tu lepas daripada periksa. Ni Allah Ta'ala duduk ayat berkenaan dengan kiamat. Hari kiamat tengok dia senang. Pakai baju suit, pakai necktie, pakai luar gosok, pakai baju comel. Tapi Allah Ta'ala kata, ada satu kumpulan, Allah Ta'ala tak kira baju. Allah Ta'ala tak kira pakaian. Allah Ta'ala tak kira comel lawa. Allah Ta'ala tak kira mana. Tapi wajah manusia, nadir. Allah Ta'ala kata. Senyum, syukur. Lalu tu Allah Ta'ala kata, ila rabbiha nadhirah. La ilaha illallah. Muka yang senyum tak ni duduk tengok. Duduk apa dia panggil? Duduk nak tunggu tengok Allah Subhanahu wa taala kerana kegembiraan manusia orang beriman. Allah Taala kata lillazina ahsanul husna. Bagi orang yang dapat husna daripada Allah, husna ni kebaikan. Ulama tafsir husna sini syurga. Mana-mana orang akhirat sikit lagi dia boleh masuk syurga Allah Ta'ala, dia boleh husna. Tapi Allah Ta'ala tak pandai dengan ayat tu dengan husna. Allah Ta'ala kata waziyadatun. Allah Ta'ala akan tambah. Tambah ke apa? Ulama mari kecek kata Allah Ta'ala akan tambah nikmat ahli syurga ni habis nikmat dah. Bidadari makan buah kayu tangan, kita kecek dah surah Al-Insan. Minum air tak ada kena tambah. Ada sungai daripada sungai susu, sungai nisai madu, sungai air, sungai penuh. Tetapi Allah Ta'ala buat mari nikmat sebesar-besar nikmat, iaitu boleh tengok wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tengok wajah Allah, boleh tengok rupa Allah. Hari ni kita semua Allah tidak nampak Allah. Sehingga orang kafir kata orang Islam semua kepada kampung, semua kepada jidar, apa dia panggil? Semua kepada dinding. Dah kita tak ada semua kepada dinding. Kita semua kepada Rabbul Alamin. Kita semua kepada pencipta. Kita semua yang kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita semua dinding, memang kita kena sebut kata aku semua dinding. Tapi kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab tu Allah Ta'ala duduk royak tunggu mereka. Duduk nak tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak pula. Wa wujuhun. Dan juga ada juga wajah manusia. Yauma idzin pada hari yang tersebut basirah, gelabak. Basirah ni makna kata muka huduh, muka busuk, muka tak boleh nak tengok. Tengok tahu kata serabut. Allahu Akbar. Patu bukan sekadar kata muka dia huduh. Sehingga di dalam satu surah Allah Ta'ala sebut alaiha ghabarah. Kebuk muka dia, hitam. Muka dia hitam, muka dia ada kebuk, muka dia. Tadi saya ayat dah kata, masa kita nak pergi tengok natijah hak kita tu, kita tubik akan. Tetapi tu tak tubik. Tak wa tubik kata orang muka hitam sak jatuh dak. Tetapi di akhirat Allah Ta'ala royak bahawasanya satu kumpulan lagi. Kumpulan orang yang dusta kepada Allah. Kumpulan orang tak percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah tak semaya. Percaya kepada Allah. Kumpulan ni Allah Ta'ala kata wa wujuhun yauma idzin basirah. Muka dia busuk bangga. Muka dia gelabak. Muka dia tak
Tak boleh nak tengok. Basirah. Sehingga Allah Ta'ala kata lagu mana? Tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah. Dia tahu belah-belah dah. Dia kata akan binasa dia. Tak ada dia syurga dengan kau lagi tu. Hak ni baru kita duduk kecek pada mahsyar baru. Apabila Allah Ta'ala bangkit, Allah Ta'ala tunjuk gambaran senyum serabut. Senyum lagu mana? Tunggu nak terima amalan. Serabut, tunggu juga. Tunggu bila kau kebinasaan akan berlaku atas dia. Sehingga dia kata lagu mana? Fakir. Allahu Akbar. Akan berlaku cerak. Hak Tuhan janji dulu atas dunia. Hak Tuhan duduk ayat satu persatu. Akan kejahatan orang buat jahat. Tuhan ayat berlaku dah. Akan berlaku kepada fak dia. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata lagu mana? Kalla idza balagatit taraqi. Hak ni kecek pada mahsyar. Allah Ta'ala balik pula. Kecek keadaan manusia hidup. Sehingga hidup manusia, Allah Ta'ala kata lagu mana? Idza balagatit taraqi. Bila masuk nafas dia, nyawa dia, roh dia, tepat je dia nyawa. Gapo ni? Dia pergi siapa di halkum dia. Dia pergi siapa di supaya dengan Firaun kan? Firaun jalan dah tu. Bila masuk dia taubat kepada Allah. Ketika mana dia kata amantu bi rabbi Musa wa Harun, Allah Ta'ala kata la abida. Bapa, oleh kerana masa tu merupakan masa nyawa dia duduk di halkum. Orang nyawa duduk tekak, orang nyawa duduk di tempat nak tarik ni, Allah Ta'ala tak terima dah amalan. Semaya 100 rakaat kalau dia pun Tuhan tak terima. Sedekah dengan masa ataupun sekarang lah ni dia mudah tak serupa dulu. Orang dulu nak sedekah kena cari duit. Uthman bin Affan dia nak sedekah, dia pergi tanya bini dulu, kata ada tak duit? Kita nak duit kena ambil duit wagi kepada Nabi. Zaman lah ni sedekah moden dah. Orang nak sedekah, cik so pakai boleh say nama, tunjuk kata dia sedekah 100 juta. Senang. Dalam telefon, dia boleh akak dengan satu telefon, dia tanya kata masjid ni berapa lama akaun dia. Dia boleh pecek. Dia nak duit, senang. Kenapa tak? Tetapi pada masa saat-saat nyawa manusia dihalkum, nyawa manusia yang Allah Ta'ala kata wan nazi'ati warqa wan nasyitati nashta, masa tu habis dah. Sedekah walaupun juta, 20 juta, ada duit harta siapa ke habis, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila idza balagatit taraqi. Allahu Akbar. Sehingga mereka kata wakilaman rok. Tio bangkit kita. Tio yang membuat kepada kita apa dia panggil, boleh kita hidup semula untuk kira amalan ni. Allahu Akbar. Sehingga mereka kata wa dhanna annahu al-firaq. Sedekah dia hidup atas dunia ni, dia tahu kata dia kena mati. Dalam dunia, kaya, muda, tua, miskin, tak miskin, tahu belakang kita kena mati. Seperti mana saya baca ayat dalam suratul Jumaah tadi. Qul innal mauta alladhi tafirru. Kalau kita lari daripada mati, fa innahu mulaqikum, dia akan cari kita. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Selepas daripada mati, kamu akan disaksi pada alam syahadah. Alam yang Allah Ta'ala akan kira satu persatu. Selalu tu mereka tahu kata, cerak, mati ni ada. Tetapi, dak semaya, kok ya. Zakat, belah. Duit ada, tapi dak juga. Apa? Kerana dia hidup atas dunia, dia selalu banyak ujian. Allah Ta'ala beri kekayaan, dia tak khabar dengan kekayaan dia. Lalu tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata lagu mana? Wal taffatis saqu bisaq. Sehingga kaki ni nak tunjuk kata manusia sakitnya mati. Kaki dengan kaki orang sakit, kita mesti tengok belakang orang sakit. Tak kena tengok, kita selalu sakit. Lagu mana kita sakit? Habis kaki ni kadang-kadang kacik gigi, kadang-kadang tangan. Orang nak beranak dia pegang tangan bomo. Apa? Kerana sakit. Kalau tak sakit biasa je kita duduk. Tapi Allah Ta'ala kata mati ni al-taffatis saqu bisaq. Kaki dengan kaki duduk gadah gi mari. Duduk belaga gi mari kerana roh manusia nak tobek daripada manusia. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut belakang ni. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Kerana manusia tadi kena kembali kepada Allah Ta'ala.
Kena klik jumpa dengan Allah Ta'ala. Apa? Allah Ta'ala kata, fala saddaqa wala salla. 4 sifat kita ingat malam. Dalam surah Qiyamah tu ayat 4 sifat. 4 sifat berkenaan dengan orang kufur kepada Allah Ta'ala. Yang pertama Allah Ta'ala kata, fala saddaqa. Fala saddaqa. Saddaqa ni supaya dengan tak percaya. Lagu mana tak percaya? Dia tahu kata semaya wajib. Dia tahu kata orang lelaki kena maya sejid, tapi dia tak buat. Dia makna kata sedekah. Sedekah ni makna percayalah, benarlah. Dia tahu kata orang siapa nisab kena bayar zakat. Dia tahu, dia kata dalam pemilihan raya ni tak boleh makan risuah. Dia tahu sedekah, tapi dia tak terima dengan hak sungguh kebenaran. Tak apalah. Kita kalau tak makan, orang lain pun makan. Tak boleh. Kita jangan buat orang lain. Kita kena ambil kita, moga kita hak nak masuk syurga. Orang lain hak buat tu dia tak asyik masuk syurga dah tu. Kita ni hak yakin orang musyrikin dulu ni dah Allah Ta'ala duduk royak sifat dia. Dia tahu kata Nabi jadi Nabi. Dalam kitab Taurat sebut Nabi jadi Nabi. Sehingga dalam kitab dulu Allah Ta'ala sebut min ba'dismuhu Ahmad. Allah Ta'ala sebut kata Nabi akan dibangkit lepas daripada ni, nama dia Ahmad. Apabila bangkit Nabi, dia percaya kata ni budak hak orang boleh percaya. Tapi apabila Nabi bawa sapa risalah, dia kata Nabi gila, dia kata Nabi dusta, dia kata Nabi tuk nujung, dia kata apa? Saddaqa wala salla. Mula-mula dia apa dia panggil? Tak percaya. Tahu tak percaya. Yang kedua, fala salla. Tak semaya. Semaya ni kedi besar. Besar setara mana? Nanti tengok setelah lagi. Saya yakin kata seseorang tidak akan nyupuh kepada seseorang kecuali benda tu besar sungguh. Semua kita akan contoh mudah-mudah. Kita nak kata mu ni aku nak supuh dengan Tuhan. Kata demo ni jahat sungguh. Kita nak siapa ko kita supuh dengan Tuhan, makna kata jahat sungguh-sungguh orang tu. Sehingga Allah Ta'ala buat mari 4 sifat, saddaqa wala salla. Tak percaya, tak semaya. Dan juga sifat yang ketiga, kadzaba, menipu. Bukan sekadar kecek nipu, menipu. Tunjuk je pakai pi. Tuan semua mengenak agama Allah Ta'ala. Kadzaba. Abdullah ibn Ubay ibn Salul semaya belakang Nabi. Tanya, mana makmu main belakang maya? Duduk belakang Nabi. Kalau Nabi tubik daripada tu email dia, naik tu email. Tapi, gapo? Kadzaba. Dusta. Watawalla. Bukan sekadar dusta, paling pula dah. Dengar kau tu, malah aku. Sebut kau ni, aku tak sih. Sebut, ikut dia, belawi dia buat. Moga dia juru. Aku ni tak juru. Tak boleh. Islam, Allah Ta'ala buat mari 4 sifat sehingga Allah Ta'ala supuh kepada mereka tu. Allah Ta'ala kata, saddaqa, salla, kazaba, watawalla. 4. Tak percaya, tak semaya, menipu, paling. Sehingga Allah Ta'ala kata lagu mana? Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Apabila dia tahu benda tu, dia berasa hebat dia. Maksud dah? Tengok orang ni saya kat contoh hak pesen kita boleh gam. Tengok orang pergi sejid, lepas dia pergi sejid muka dia juru. Kita ni orang tak juri. Sehingga Allah Ta'ala sifat dah mereka ni. Lagu mana? Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Apabila dia klik kepada kaum dia klik kepada fuad dia, lepas dia juru sore lah. Ahlihi yatamatta dia panggil. Dia berasa kata hak dia tak pergi sejid tu kena. Allah, hak ni bosan ni. Sehingga Allah Ta'ala kata lagu mana? Aula laka fa'aula. Tengok. Aula ni makna dia mitokwi binasa. Cung pinat. Mitokwi, apa dia panggil? Mitokwi binasa dia ni. Mitokwi celaka dia ni. Aula laka fa'aula. Tuhan sebut. Lepas tu Tuhan tak berhenti ayat. Sama pula. Thumma aula laka fa'aula. Kalau kita tengok Allah Ta'ala dalam Quran, kalau Allah Ta'ala nak kata celaka, sekali je. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tak ada mari sebut 4 kali kau Abu Lahab. Nak muih kau Abu Lahab gitu lalu. Tabbat 4 kali. Tak.
Sekali je. Cukup. Tetapi nak ayat kata Allah Ta'ala marah sungguh-sungguh, orang lagu mana? Orang sedekah tak percaya. Solat tak semaya. Kazaba nipu. Wa tawalla paling kepada agama Allah Ta'ala. Pak sifat ni Allah Ta'ala kata aula laka fa aula. Celaka orang tu, celaka orang tu. Tak berhenti ayat Allah Ta'ala kata thumma aula laka fa aula. Kamu dia Tuhan kata celaka pula orang ni. Lepas tu bukan berhenti yang ketiga, tambah pula soal lagi, kau celaka orang tu. Allahu Akbar. Ni pak sifat yang kita kena jauh. Pak sifat kita kena lari. Mula-mula pesen tak percaya. Sebut hak agama, sungguh kau? Boleh kira kau ustaz tu? Boleh dengar kau? Tak sih. Hak ni sifat sedekah dia panggil. Sehingga Allah Ta'ala celah ni. Yang kedua, solat semaya. Semaya. Tak semaya. Hak pesen tak semaya halu dah. Hak semaya, alhamdulillah kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala boleh apa dia panggil sabitna bil iman. Tetapkan kita dalam iman kepada Allah Ta'ala. Dan juga apa dia panggil sifat kadzaba, dusta. Menipu pada agama Allah Ta'ala, menipu terhadap Nabi, menipu terhadap Quran, tak percaya. Yalah belakang tu kadzaba. Wa tawalla paling tak sih kepada Islam, tak sih kepada agama, tak sih kepada akhirat, tak sih untuk jumpa Allah Ta'ala, tak sih belakang. Hak ni minta kita jauh kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah Qiyamah 4 kali celaka. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Wal iyad billahi min dalik. Insya-Allah minggu depan kita 2 minggu lagi kita akan habis di dalam suratul insan. Oleh kerana masa kita sudah cukup, walaupun lebih sikit, saya maaf pada fak kita. Insya-Allah wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.